Okey, disebabkan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, disebabkan hanya 14 orang sahaja yang sudi hadir pada hari ini, tak apalah kita mulakan kan. Tapi kita dah record, kalau ada sesiapa yang nak teringin nak dengar, dia akan tengok recording tu lah. Ya. Walau bagaimanapun, saya ingin kita mulakan majlis kita, bukan majlis lah kan, kelas kita pada hari ini dengan bacaan ulum kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam. Ya, bagi yang tidak beragama Islam, sila bertafakur sebentar ya. Bukan untuk sesiapa tapi untuk diri kita sendiri, untuk kedua ibu bapa kita dan juga untuk sahabat kita ya, iaitu Muhammad Faiz Ikhmal yang masih lagi terlantar di rumahnya, dan kita harap beliau dapat pulih seperti dahululah sedia kala ya. Dan saya dapat perkhabaran daripada ayah dia mengatakan sekarang ni dia sudah mula mengenali ya orang-orang di sekitarnya, walaupun dia mengalami satu tindakan aktif. Tindakan aktif di mana kesianlah kan, dia macam kita tak tahu dia rasa sakit ke apa, tapi dia akan mengeletar lah dia punya tangan kaki ni sebelah mana tak tahu, tapi sebelah je lah. Dia akan sangat agresif sehingga terpaksa diikat lah ya. Tapi doktor kata itu mungkin proses pemulihan untuk diri dia ya. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh lah ya. Kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, untuk memulakan ya kita punya kelas ataupun kelas CQI kita pada hari ini, kita mulakan dengan CQI ya. Puan tak ni lagi dah, tak highlight lagi. Okay. Saya sepatutnya sharing dah dengan awak kan. Saya share dengan awak. Kita nak tengok calculation. Kita nak tengok CQI ya. Walau bagaimanapun kamera puan tak tahu pasal apa dia menyala tapi tidak mengeluarkan rupa paras puan yang comel. Ya. Jadi tak dapatlah puan menunjukkan rupa paras puan. Kamera tu jealous puan. Apa dia? Kamera tu jealous dengan puan. Tu ada jealous puan comel. Okey, tak apalah kan, seronok-seronok je. Puan faham lah puan tua, tapi sajalah nak kata apa. Okey, jadi semua orang nampak ya CQI. Kita ada bukanlah dua bahagian. Jadi saya nak tunjuk kat awak cara-cara nak jawab lah soalan ya. Bila kita berbincang tentang CQI ni, saya nak tunjuk kat awak cara-cara nak jawab soalan. Bila soalan dalam bentuk teori dulu, saya nak tunjuk kat awak apa yang patut awak jawab dalam soalan-soalan teori. Okey, saya tak nak bagi kat awak jawapan ya. Jawapan awak boleh cari sendiri lain nota. Lagipun sekarang ni kita lihat tuyul pun banyak kan. Tuyul berleluasa sekarang ni sebab dalam keadaan COVID ataupun periksaan online ni, saya tahulah semua orang boleh search ataupun boleh cari nota. Tapi saya nak tunjuk kat awak cara-cara nak menjawab soalan ya. Kalau kita tengok sini, kita kata dia tulis kat sini with the aids of the top speed characteristic. Ya, dia suruh explain. Kadang-kadang dia tak kata explain dia kata illustrate, boleh juga. Jadi awak kena faham lah. Kalau dia tulis illustrate, dia tak payah tulis dah perkataan with the aid.
Nak sketch, dia tak payah suruh awak sketch dah. Awak kena faham sendiri. Ya? Kalau dia tulis kat awak illustrate, seperti dalam peperiksaan hari kuis ke apa ujian tak tahu. Kalau dia suruh illustrate, maksudnya awak kena buat dua-dua. Awak kena sketch, ya, dan awak juga kena explain. Itu maksud dia. Kalau illustrate. Jadi awak kena faham istilah-istilah ni. Kalau kita kata illustrate dua-dua sekali. Kalau saya kata sketch, sketch sahajalah. Kan? Kalau saya kata draw, awak kena lukis mengikut skala. Tu draw. Jadi sketch dengan draw pun berbeza sebenarnya. Ya? Jadi awak kena faham. Kalau saya kata sketch, tak payah ikut skala yang betul lah. Awak boleh draw, awak boleh lukis. Bahasa Malaysia kita kata lakarkan lah sketch ni. Ya? Tapi kalau draw maksudnya lukis. Lukis tu dia mesti skill. Dan ingat, kalau saya kata illustrate bukan hanya lukis sahaja, bukan hanya sketch sahaja. Awak kena explain juga daripada lakaran awak tu. Tu maksud illustrate. Ni bila illustrate pergi lukis saja gambar, mana nak dapat markah penuh kan? Semua orang bercita-cita nak dapat markah penuh kan? Walaupun sekadar angan-angan. Tapi apa salahnya kan? Kita berangan-angan kan? Untuk mendapatkan markah penuh. Daripada angan-angan lah menjadi cita-cita kan? Jadi daripada soalan satu ni apa benda yang patut kita tahu? Kalau saya kata with the aid. Aid tu maksudnya dengan bantuan lah. Kan kita ada first aid box tu kan. Jadi kita kena sketch lah. Yang pertama kita sketch. Sketch saja saya faham ke sketching awak tu? Kan? Awak kena juga label. Ya, label tu maksudnya sekurang-kurangnya paksi Y, paksi X tu ada lah label. Ni sampai tak tulis label kan. Jadi saya nak merujuk kepada apa? Kan? Paksi X dan paksi Y tu kena ada label sekurang-kurangnya. Tu pun tak dapat markah penuh lagi. Kan? Kena ada label-label yang baik lah. Kan? Contohnya saya bagi kat sini kat awak. Sekejap nah. Contohnya sini. Sudahlah dia ada label speed dan torque. Awak juga kena labelkan ni. A, B, C. Kemudian contohlah saya bagikan. Ni kalau motor apa ni? Dynamic braking. Tapi kalau kita tengok contoh untuk satu lagi apa awak belajar. Regenerative braking. Regenerative braking pun sama juga kan. Kita selain daripada lakaran. Okay. Ni kan lakaran kita. Kita juga kena labelkan. Okay. Mana saya nak tahu dia tu duduk pada bahagian mana? Motoring ke, braking ke, kena nyatakan lah. Ya. Sini sekurang-kurangnya awak tulis lah motoring. Sini awak tulis braking ataupun generating. Kan, jadi saya faham dua-dua lakaran awak. Raja pun macam tu. Kalau awak lukis saja ni perintang awak labelkan lah R apa ni. RA ke, RF ke kan. Saya kena tahu juga. Tak semestinya awak tulis saja. Jadi awak juga kena lakarkan. Ya. Dan EA awak ni kan. RA. Ni RA awak. Ni VT. Ya. Voltan masukan kita. Ya. Voltan masukan. Ni I kita. Arus kita. Ni omega. Ya. Kita kena boleh lakarkan ni motor untuk operation dan operation ni kita terang di sebelah sini. Ya. Itu bentuk lakaran. Bukan hanya lakaran, juga kita kena labelkan. Ya. Barulah kita faham raja tu raja apa kan. Tidak macam ajaran sesat lah pula. Sampai tak tahu apakah benda awak tulis. Ya. Dan bila awak explain ni, awak kena pastikan sekurang-kurangnya 2 lah. Tapi selalunya saya minta awak akan tulis 4. Contohnya sini kita ada 4 lah. Ya. Any point kita dapat 1 mark kan. Any 4 point. Contohnya kat sini saya bagi kan. Jadi any 4 point awak dapat 4 markah. Jadi 3 tambah 3 tambah 4 awak dapat 10 lah. Kan? Baru boleh dapat markah penuh. Kalau setakat nak label pun tak penuh. Sketch pun tak penuh. Terang pun tak ada. Jadi mungkin awak akan dapat 4 markah je kat sini. Rugilah kan. Sepatutnya boleh dapat markah penuh.
dengan kehadiran tuyul-tuyul yang di semerata tempat. Ya. Contoh yang kedua saya bagi kat sini, kalaulah kita diminta soalan yang berikutnya. Ya, sketch the schematic diagram and speed torque characteristic for speed control method of DC separately excited AC motor, DC motor by adding armature resistance and then discuss when the resistance is increased. Nampak tak kenapa dia ada dua figure ni? Kita berbalik kepada mana saya buka. Yang ni topik berapa dah? Topik berapa ni? Walaupun saya confuse juga kan, topik 1, topik 2 tah. Ponsen ni topik 2 kan, Moto 80. Silap kat ni. Saya rasa awal lagi lah. Siapa tengok nah. Okay. Controlling speed ni awak punya quiz itu kan. Quiz ke ujian tah, ujian kot sama-sama. Awak bukan sahaja melakarkan rajah dia. Kan rajah skematik. Ni kita panggil rajah skematik tau. Yang ni rajah karakteristik. Mana sama skematik dengan karakteristik. Rajah skematik ialah rajah litar awak. Ya? Rajah litar yang macam awak buat dalam projek awak tu. Tu rajah skematik. Tapi kalau rajah karakteristik yang ni lah. Iaitu ciri-ciri yang gambaran. Apa dia yang cerita. Apa dia rajah skematik awak ni dia gambarkan apa? Digambarkan daripada rajah karakteristik. Karakteristik ni dia boleh jadi kalau dalam subjek kita ni, sebab nama subjek kita kawalan kelajuan ya, control the speed. Maksudnya kita kena ada omega lah sini. Omega torque ataupun terbalik pun tak apalah. Kan? Dia kena ada torque dan juga omega. Ya. Tu nak dapat markah ni. Sini kalau dalam ujian itu saya dah bagi yang ni berapa markah tak? Kalau dalam kes ni sketch sahaja 2 markah je sketch. Label tu yang penting. Label yang menunjukkan awak dapat 3. Nampak tak? Tak semestinya kadang-kadang saya bagi label tu markah lebih. Ya, bergantung pada diri saya lah. Ikut suka saya lah. Ya. Kemudian barulah awak terang point. Point tu selalu saya bagi 1 markah je lah. Alah sambil nak salin balik bukan susah pun kan. Kadang-kadang saya pun nak tergelak juga. Kadang-kadang awak ni meniru kan. Meniru rakan-rakan awak. Tapi bila awak meniru tu, orang kata kalau dia terjun parit, takkan awak nak terjun parit juga? Ya, dia terjun longkang, awak nak terjun longkang juga. Tak boleh lah. Meniru pun secara profesional kan. Kalau kawan awak jawab salah, janganlah mula duk tiru kan. Ni orang kata tiru je sambil pejam mata kan. Tak ada dia keluar daripada hati awak nak dapat markah tu. Ya. Kalau kawan awak jawab tak habislah awak pun. Ya. Saya tak maulah macam tu. Awak kena dapat markah. Tadi saya dah tunjuk dah mana tadi. Contoh dia macam ni kan. Dalam ujian awak itu, yang ni sketch saja dah dapat 2 markah. Label pula awak dapat 2 markah lagi. Ya. Tapi ni saya tunjuk contoh lah. Yang ni pun macam tu. Sketch 2 markah, label 2 markah. Dah berapa markah dah? 4 markah dah kan? Bukan susah nak dapat markah ya. Kemudian kalau awak terang dia punya ni. Dia punya, kalau hak pertama ni saya tak bagi markah lah. Nak buat apa saya bagi markah? Ini cuma cerita je kan. Tapi kena ada lah cerita tu. Kemudian awak kata awak tambah perintang. Baru saya bagi 1 markah lagi point. Daripada point awak. Ataupun awak tambah lagi. Okay, at point 4. Apa jadi kepada kelajuan kita? Automatik lah awak tahu kan. At point 4 ni mestilah kelajuan dia 0. Sebab omega kita dia berada betul-betul pada paksi torque kita. Torque. Jadi pada kelajuan 4, maksudnya dia dalam keadaan whole. Kalau robot tu kalau kita bagi dia dalam keadaan point 4 ni, maksudnya dia statik lah. Kalau dia sedang mengangkat tangan, tengah angkat tangan lah. Dia tak bergerak pergi mana lah. Kan dia statik tu. Maksudnya bekalan kuasa ada. Tapi dia statik. Tu maksud whole. Ya? Kita kena tahu cara-cara nak dapat markah. Yang pentingnya nah. Okay. Tu untuk inilah awak punya question tu. Kita tengok pula question 3. Ni contoh-contoh saya pun bagi nah. Puan nak tunjuk ke awak cara nak dapat markah. Hak ni soalan ni barulah menunjukkan bahawa awak kena sketch. Nampak tak?
Dia suruh sketch saja kan. Sketch. Okey, barulah sketch. Markah dia lebih lagi lah sebab asal usul perempuan dah suruh sketch kan. Kemudian baru dia suruh awak tunjuk formula. Formula ni 2 markah. Kan? Pun nak dapat markah senang je. Kan? Kita janji baca soalan bagi habis. Ni baca hard sketch ni sketch sahaja. Tak dapat habis lah markah. Yang show the formula ni tak bubuh pula show kan. Habislah markah 2 tadi. Kan? Free je. Kawan awak yang tulis free je dapat markah 2. Berbeza dengan awak, duk katalah korang aku mengaji pandai pada dia, aku duk ajak dia tapi aku markah sikit. Pasal apa aku markah sikit? Pasal baca soalan tak habis kan. Soalan baca kena habis. Lepas tu, bila dapat soalan peperiksaan, garis perkataan-perkataan penting ni selalunya ayat-ayat menyuruh tu, ayat-ayat perintah dia. Sketch, show, illustrate, explain tu garis. Supaya awak tak tertinggal. Ya? Tak tertinggal butir-butir penting dalam ujian ataupun peperiksaan awak. Ya? Faham? Ada soalan? Setakat ni ada soalan? Tak ada orang jawab. Okeylah. Puan anggap semua faham. Ya? Boleh lagi, Puan. Boleh lah. Boleh terima lah. Kita tengok pula soalan ni. Soalan keempat dah ya. Sekejap je. Hari ni kita buat kelas start je. Pukul 10 insyaAllah habis. Mudah-mudahan. Okay. Cuba kalau kita baca apa ni kat bawah ni, dia ada bagi tahu apa dia sebenarnya yang saya bolkan dia senang buat nampak ya. Operating condition when the speed of DC machine ni dia exceed its. Bukan dia tak boleh buat ni, yang ni untuk regenerative selalunya dia tak bubuh perkataan ni kalau motor dinamik ni ya. Kalau motor dinamik tak bubuh macam ni. Dia tulis motor tu bergerak pada dynamic braking mode je. Ya. Kemudian dia suruh awak tulis ni apa dia explain the operating mode untuk menggambarkan situasi bagi dynamic braking ni. Ya. Explain must be include the its schematic diagram. Carilah schematic diagram. Bukannya susah pun kan. Pergi cari terjumpa lah schematic diagram. Ni lah schematic diagram bagi ada. Yang ni apa dia? Regenerative braking. Silap kita kena cari dynamic lah kan. Nanti puan cari. Puan ni baik naknya. Mengaku diri baik. Okey. Okay, ni dynamic braking. Ya. Bila awak lakar saja raja ni walaupun tanpa pelabelan ni saya dah bagi markah dah. Punyalah kesian kat awak ni. Hati cuci murni ni. Kan? Bagi dah. Puan sebenarnya mencari-cari hatta satu markah pun. Ya. Puan akan bagi ni 2 markah. Misalan lah. Misalan 2 markah sikit. Mari kita tengok balik soalan SQI kita. Mana soalan SQI kita? Okey, awak sketch saja dapat 3 markah. Silap nah. Sketch saja. Bila awak label lagi, baru tambah 2 markah. Tanpa label tu saya takkan bagi markah lah. Sketch tu dapat lah. Selalunya sketch perempuan pun dia jadi nak bagi full mark ni merasa macam tak berapa nak layak. Awak dapat 3 ni. Sebab awak tak label kan. Maksudnya pensyarah tu bila tengok saja first impression dia dah rasa tak seronok lah. Kan? Jadi lebih baik labelkan. Labelkan dengan sempurna. Kemudian figure tu, kenapa dia ada 2 figure ni? Satu lagi, okey, selain daripada schematic diagram pun dah abang tadi, kita juga kena ada karakteristik diagram. Kena boleh beza dua-dua tu, schematic dengan karakteristik diagram. Ya. Kalau karakteristik diagram mana ada habis dah tadi hilang pergi mana dah. Ni nama pun dah kita bagi tahu speed control kena ada lah karakteristik diagram ni iaitu speed versus torque. Bukan alif melawan afif kan? Tidak. Yang ni speed melawan torque. Lukis saja bulu balang ni. Kalau lukis pun kenalah buat anak panah kan? Ni anak panah ni pun tak buat paksi X, paksi Y ni kenalah ada anak panah kan? Kena ada speed, torque dia. Kemudian label kan. Allah bukanlah susah sangat kan? Nak label nak markah ni.
nak dapat A kan. Semua orang nak dapat A. Itulah kaedah menjawab soalan teori. Baca bagi habis soalan. Ya Allah, ya Tuhanku. Pasal pula tak mau baca. Ya. Explanation dia kata must include its schematic diagram. Dia dah habaq lah soalan tu. Garis perkataan tu. Include apa? Kemudian dia minta lagi speed torque characteristic curve. Maksudnya kena ada lah dua-dua tu. Apabila kelajuan bertambah. Dah habaq dah speed torque karakteristik tu. Tak usahlah duk bubuh dah I. V melawan I. V versus I. Tak payah dah sebab dah minta dah. Dah habaq betul-betul lah soalan speed torque karakteristik diagram tu. Ya. Kena buat pergi habis lah. Ya. Ini contoh soalan. Okey. Habis soalan teori. Lalu ni kita nak tengok pula macam mana kita nak jawab soalan pengiraan. Ya. Soalan pengiraan pun kadang bahaya jika awak kadang-kadang tak perhati betul-betul kan. Ni soalan pengiraan contoh dia pun bagi sini. Calculate a 2-pole 60 Hz induction motor supplies 18 kilowatt to a load at a speed of 2880 RPM. Ya. Formula motor slip mesti dah ada dalam kepala dah kan. Apa dia nak kira kalau motor slip pun tak tahu. Jenuh lah. No, tak tahu nak abang tu. Jangan masuk kursus elektrik. Nah. Okey. Kita tahu N synchronous sama dengan 120 F per P. Yang ni pun kalau tak ada dalam kepala ni tak tahu nak abang. Ya. Malu kat orang Malu. Kita ni orang elektrik kan. Tiba-tiba tak tahu pula formula kan. Tak mana muka yang manis comel tu. Okey. Okey. Ni cara nak kira. Ni kalau 50. Mari kita tengok dalam soalan. Berasa dalam soalan dia ada kesilapan sikit, dia tulis 60. Tak apalah, tukar siap-siap 50 kan. Jadi yang ni 50. Jadi jawapan dia jadi 50 tu betul lah. Kan? Mana dia tadi? 50. Ni. Kan? Dia bagi dah apa ni P dia? Pole. Pole dia bagi 2 pole. Tu yang kita jawab tadi ni. 2 pole iaitu. 2 lah kita buat sini. 120 ni memang ada wujud macam tu lah. Nah. 120 kali 5 apa? 12 kali 5 apa? 12 kali 5 60 kan? 60 bahagi 2 3,000 lah. Okey, kita kena kira kelajuan sinkronus dulu. Sebab apa kita kena kira kelajuan sinkronus? Sebab kita nak kira slip ni lah. Ya, slip ataupun dalam bahasa Malaysia tulis kegelinciran. Ya. S equal to N sinkronus tolak N bagi motor ataupun N rotor lah. Ya, N rotor pun boleh. NR. Sini kalau tulis NR. Lalunya yang dibagi dalam soalan ni ialah NR, kelajuan bagi rotor nah. Dia bagi kat sini selalunya kelajuan bagi rotor. Kemudian barulah kita boleh tolak 3,000 tolak dengan 2,880 ni bahagi balik dengan kelajuan sinkronus tu. Maka kita dapatlah nilai dia dalam per titik perpuluhan ya. Nilai dia memang amat kecil lah. Tidak akan melebihi, tidak akan menyamai 100. Ya, tak boleh kelajuan dia tak boleh 100. Dan persen dia kita darab dengan 100% dapat 8% sini ya. Nilai dia lagi kecil, baguslah kan. Lagi baguslah. Kemudian kita tengok P. Nombor 2, apa soalan 2 tadi? Kita nak kira induced torque in Newton meter. Induced torque. Torque apa dia? Torque dia punya unit dia Newton meter. Selalu saya pejam mata ya. Saya bagi je markah kat awak, markah penuh walaupun awak tak tulis unit. Tapi sebenarnya saya salah ya. Saya salah sebab sepatutnya kalau awak tak tulis unit ni tapi dalam peperiksaan part nanti kalau awak tak tulis unit memang saya akan tolak markah lah. Walaupun setengah sahaja saya tolak, tapi awak kena ingat kalau kita ada 4 ni, setengah tolak setengah tolak setengah tolak setengah dah berapa dah? Dah 2 markah dah, sayang kan? 2 markah kalau nak dapat A lagi tambah lagi 3 markah. Habislah markah kan. Jadi induced torque dia, kita nak cari P conversion ni, kita kena kira dulu T induced dia ni daripada formula ni lah.
Ya, P conversion per dengan omega. Dia dah bagi dah P conversion tadi ni. Ya Allah, hai. Dia turun bawah. Okey. P conversion ni dia dah bagi dah soalan tadi. Dia bagi 18. Ya. Rated value dia 18 kilowatt. Ya. Daripada 18 kilowatt ni. Mana dia tadi? Mana dia 18 kilowatt ni maksudnya 18 kilo kan? Kilo maksudnya 10/3. Kita bahagilah dengan 2880 tu. Omega kelajuan motor. Ya. Kenapa kita kira omega? Sebab bila kita nak kira torque ni dia kena dalam omega. Itu yang kita darabkan dengan 2π/60 tu. Ya, sebab N tadi ni dalam RPM. Ya, yang kita kira tadi ni dalam RPM atas ni. Jadi bila kita nak kira bila dalam bentuk omega, dia bagi dalam bentuk omega ni kita kena darabkan dengan 2π/60. Baru boleh dapat kelajuan kita dalam radian per second. Kita tak boleh kira torque nah. Okey, masih lagi soalan 1. Okey, kalau kita diminta nak kira apa pula? Speed of the motor if it torques is double. Berapa nilai torque? Dia ada bagi tak nilai torque? Kita tak bagi. Tapi kita dah kira dalam 2 tadi kan? Dalam 2 tadi kita dah kira torque kita sama dengan 59.68 lebih kurang 60 kan. Jadi kita masukkan nilai torque tu lah. Ya. 59.60 tu sebab dia kata double kan. Double maksudnya kali 2 lah. Ya. Kali 2. Ya. Kenapa kita tak masukkan nilai yang tadi? Sebab dia dah bagi dalam soalan ni new slip. New slip kita 8% lah. Ya. Sebab torque kita double, new slip kita akan jadi 8%. Double juga. Ya, kalau torque double, slip kita pun jadi double. Jadi kita kena kira lah kelajuan motor yang baru. Bila kita kata kelajuan bagi motor, maksudnya kelajuan rotor. Faham tak? Kelajuan rotor. Ya. Okey, yang ni kita kira slip. Kita kira kelajuan yang baru. Ya, sebab dia dah bagi ni, maksudnya yang ni kena ada kurungan lah. Saya tertinggal kurungan tu. Awak kena buat kurungan ni. Kalau awak masa awak kira awak tak buat kurungan, dia akan jadi salah lah. Jawapan awak tak dapat 2760 Newton meter ni. RPM, silap RPM ya. Dan daripada nilai ni barulah kita dapatkan P. Ya, P yang baru. Ya. P yang baru dalam kes ni kita dapat 34.5. Sedangkan tadi nilai kita berapa? 18. Nak kata double, kalau double 36 kan, dia kurang sikit pada double lah. Ya, kurang sikit pada double dia punya P kita. Ya, P kita. Okey, dah soalan setakat tu? Nanti tengok balik lah nah. Cara-cara kita nak kira ni macam mana. Buat balik, tulis. Tulis balik. Yalah, walaupun soalan awak online, tapi awak kena ingat ya, awak nak, kalau masa tu baru awak nak belajar, ya, saya rasa payah sikit lah awak nak jawab. Ya, payah. Jadi lebih baik kita menulis, ya, tulis bagi pandai. Sepatutnya sekarang pun dah ada pen dan kertas, kan. Bila puan kata, okey hari ni kita ada kelas. Tambah-tambah kalau puan kata hari ni kita ada kelas CQI, maksudnya ni, kalau aku tak tengok ni rugi, kan. Kalau aku tak pegang pen dan pensil, pen atau pensil serta kertas, memang aku dalam kerugian yang nyata, kan. Jadi pastikan ada pen dan kertas di depan mata. Okey, yang ni tak ada apalah. Yang ni question number 2 ni sebenarnya awak pernah lihat, ya, bukannya susah pun, ya. Question number 2 ni saya dah tunjuk kat awak, saya rasa kalau tak silap saya lah dalam soalan-soalan pengiraan kita sebelum ni. Ini topik 2 kan. Iaitu di mana kita mempunyai kelajuan kita 16 horsepower, 380 volt, 2000 RPM, separately excited DC motor. Is controlled by a 3-phase full converter. Bila saya tulis full converter, dah ada bayangan dah dalam kepala awak. Full converter macam mana? Kalau 3-phase pula, 3-phase macam mana formula dia? Ya, awak dah tahu dah. Kalau full converter mesti semua pakai SCR. Tak boleh pakai diode. Ya, semua kena pakai SCR.
Field current pun macam tu, pakai 3-phase full converter juga. Ya. Saya setkan ke nilai maksimum. Baca soalan tu, kadang-kadang kita terpaksa gariskan juga ya. Takkan nak cara tu pun nak abang kan. Awak pandai sendirilah. Gariskan kita punya jawapan. Y connected. Ya, dalam kes ni selalunya kita tak bagilah soalan kata delta connected sekali, Y connected sekali. Saya kesian kat awak ya. Awak nak tukar tu daripada delta ke Y kan. Y ke delta, saya kesian nak bagi kat awak. Ya, cukuplah awak belajar dahulu dalam teknologi elektrik. Kan awak belajar dalam tekno kan. Cara nak convert tu. Jadi saya faham lah. Mungkin awak rasa susah sikit. Kan? Tapi saya tak bagi. Sebab saya rasa awak dah belajar. Ya. Jadi nanti ni kalau keluar soalan, bila kalau awak katalah awak sambung belajar nanti, dia kata delta connected, awak kena tukar balik kepada delta tu, awak erti sendirilah. Ya. Kes ni kita bagi awak direct ya. Direct question. Walaupun direct pun salah juga kan. Okay. Apa dia yang pertama? Kita nak cari dia punya angle. Angle of the converter tu adalah A lah. Formula mesti ada dalam kepala. Walaupun kita tak bagi, tapi dah awak boleh ada tuyul tu, awak faham lah kan. Bukanlah susah mana pun. Okey, 1 horsepower sama dengan berapa? 1 horsepower sama dengan 746 watt. Ya. Okey, kita tengok dulu kelajuan. Ingat bila kita dapat soalan yang bentuk dia lebih kurang macam ni, patutnya yang ni jadi question number 2 lah noh. Pasal apa duduk number 1 lagi, number 2 dah. Okey. Untuk question number 2 ni, yang ni betul lah number 1. Apalah puan ni. Yang ni kan number 1. Tengok tu. Okey. Bila kita tengok soalan number 2 ni, okey, question number 2 ni, automatik kita dah tahu kita kena tukar ni, data-data ni. Sama ada omega kan, fasa. Apa dia kita nak kira voltan fasa kita sebab dia dalam Y connection kan. Y connection, V fasa dengan VL tak sama nah. V phase dengan VL tak sama. Jadi kita kena bahagi kan. V fasa, VL tadi ni yang kita dah diberi nanti. Yang tu automatik adalah voltan talian ya. Dan talian. Jadi kita kena bahagi dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 3 untuk mendapatkan nilai voltan fasa. Ya. Automatik kita boleh kira. Bila kita kira kita dapat 120 volt kan. 120 volt ni kita kena tahu juga apa dia nilai voltan maksima kita. Ya, voltan maksima kita kena darab dengan kita kena darabkan bahagi. Darab lah kan dengan punca kuasa 2. Pasal apa ni dia ada bahagi pula? Tak ada lah. Dia kena darab dengan punca kuasa 2. Sebab dia adalah voltan maksimum ni nilai peak. Ya, peak kita. Ya, peak value tentulah nilai dia lagi tinggi lah daripada nilai asal dia yang 120 tadi ni. Ya. Dan kita kena kira I rated. I rated ni nilai apa? Nilai ni kalau kita beli sebiji motor, patutnya dia kena bagi dah nilai-nilai rated dia. Kita tengok sini. Ni rated dia. 16 horsepower, 300 volt kan, 380 volt, 2000 RPM ni dia dah ada dah dekat motor yang awak beli. Kalau awak tak percaya, kalau awak buat projek yang menggunakan motor, awak tengoklah kat motor tu sepatutnya dia kena tulis berapa nilai-nilai rated yang diberi kan, nilai kadaran ya, bahasa Malaysia kata kadaran lah. Rated value dia. Tapi kalau selalunya ditulis bahasa Inggeris lah, senang dia nak pergi hantar overseas ke apa kan, export ke apa, export import semualah. Okay, kita tengok yang pertama. Soalan yang pertama, sebab dia kita kata kita kena set ke nilai maksima arus dia. Maksudnya alpha F kita. Ya, alpha kita mestilah kita letakkan alpha F kan. Silakan alpha F ni kosong. Ya, alpha F kosong. Alpha F kosong, barulah kita boleh kira VF dan juga IF ya. Bila kita tak kosong dia, formula dia jadi mudah lah. Ya, jadi lebih mudah. Sebab maksimum value cos kosong adalah 1 kan. Bila cos kosong 1 jadi mudah. Dapatlah VF dan IF. Dan dapatkan EG kita. EG adalah kV omega IF. Ya. Ada kalkulator tak depan mata? Ada. Ada. Boleh kira lah sambil-sambil tu. Ya.
Macam mana nak tekan kan. Saya ikut-ikut masalah Pakistan nanti tak erti pula tekan kan. Terlupa. Bukan tak erti, terlupa kan. Kita maksudnya dalam keadaan orang kata mengelabah kan. Panic attack. Masa tu berlaku lah. Macam attack lah kan. Bila keadaan tu berlaku, nak tekan kalkulator pun salah tekan sekali ya. Jadi lebih baik kita mulakan daripada sekarang lah. Menekan-nekan kalkulator kita. Untuk kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kenal-kenalkan lah awak punya tu. Kan? Jadi kita kemudian barulah kita kira VM. Apa dia soalan nombor 1 ni dia minta apa? Dia minta delay angle saja kan. Angle sudut dia lah. Sudut bagi amateur kita. Alpha A kan. Inilah ringkasan dia. Kita boleh kira lah. Tapi kita kena kira dulu VA kita. Baru kita boleh kira alpha A nah. Tak habis lagi soalan 2 nah. Yang ni kalau kita IA tadi 15% saja daripada nilai yang dia bagi. Bukan nilai dia bagi. Kita kira jugalah kan. Nilai apa orang panggil? Nilai kadaran dia. Ya, rated value dia iaitu 31.41 ni kita darab lah 15% saja daripada 31 tadi dapat 8.71. Barulah kita kira dia punya EG kan. EG. Kenapa saya bubuh kosong tadi? Inert ni. Sebab saya nak abang kata kelajuan ni ialah pada keadaan tanpa beban ya, no load speed. Ya, no load speed apa yang kita cari ni keadaan no load speed. Tu yang ada kosong tu dia buat heran pula. Ini kelajuan ni pasal kosong W0 tapi puan tulis kat sini ada nilai kan. Bukan. Yang ni O ni maksudnya kelajuan tanpa beban. Ini kalau dia minta ke tak minta lah soalan tak payah tukar pun tak apa nah dalam nilai RPM. Kecuali kalau dia minta. Ya. Kemudian cara kita nak kira speed regulation ni macam ni lah. No load speed tolak dengan full load speed. Bahagi balik dengan full load speed kita. Ya. Ni pasal tiba-tiba ada TD tadi ni. Kan. Okey. Kemudian kita juga kena tahu macam mana kalau kita nak kira kelajuan dia nak kira apa ni? Pembreakan. Ya. Kita hari tu dah terang secara panjang lebar bagaimana kita nak kira pembreakan. Ya. Kita bermula dengan mengira kelajuan. Ya. Kelajuan motor kita. Kelajuan motor kita no load speed. Kan awak ingat form kita dia pun tu dia ni. Okey, sebelum puan lupa, puan nak tanya tadi ni. Siapa tadi? Pakcik mana puan tanya tadi? End of chapter kan? End of chapter ni kelas kita lah. Kelas kita lah no. Nazrin. Nazrin nampak tak Nazrin? Awak punya nama ni view saja. Awak tak turn in. Dia kena turn in. Haziq walaupun dia view sahaja tapi dia hantar kat saya. Macam mana Nazrin awak boleh tak hantar? Nazrin? Nazrin Iskandar. Susah nak sembang Nazrin ni. Pemalu sangat. Okey, kita nak tengok ni. Calculate the no load speed. Ya. Sebab apa kita ada no load speed ni? Puan, sebab Yosi tadi nama saya ada. Yosi tadi. Oh, nama memang ada tapi awak tak hantar. Nampak tak view saja ni? View. Tak, bukan. Rahmat. Muhammad Rahmat. Muhammad Rahmat. Bukan Nazrin. Awak Muhammad Rahmat. Muhammad Rahmat tak tahu Oh tu, tak ada ke? Masalah. Dah hantar dah kan? Ada hantar dah. Bagi kat aku dah. Kat aku pula dah. Kat puan dah. Kan? Dah bagi dah hari tu. Apa dia? Siapa ni? Puan cari Nazri ni. Puan letih cari Nazri ni. Nama macam raja. Macam Raja Perak. Tapi tak buat jadi macam ni ni. Kan? Okay. Mula-mula kita kena kira kelajuan. Okay. Kelajuan tanpa beban ni macam ni lah kaedah dia. Ya. Kenapa kita kena kira kelajuan tanpa beban? Kita kena ingat lagi kalau kita belajar dulu dalam topik 4 kan.
dia. Nah, kita tengok sama-sama. Okey, katalah puan kopi Raja ni. Kopi. Puan bobo dekat CQA kita. Yes. Ya. Kita tak tahu pula main mana. Kelajuan tanpa beban ni pada titik 2 ni. Nah. Pada titik 2 ni kita panggil kelajuan tanpa beban. Pada titik 1 ni kelajuan pada keadaan motoring. Dia dah bagi dah. Dalam soalan. Dia bagi 880 RPM. Ya. Yang ni yang kita nak cari pula iaitu kelajuan no load speed. Ya. Tapi pasal apa tak ada kelajuan dia? Nah. Calculate the no load speed. Berapa tahu kira set? Boleh kira? Kelajuan tanpa beban kita. Dibalik kira nah. Kelajuan tanpa beban. Okey. Kemudian if the armature current kita nak kira yang kedua. Soalan kita yang kedua masih lagi motor. Kita nak kira kelajuan motor lagi tapi masa pembreakan pula iaitu pada masa titik 3 ni. Tadi titik 2. Ni titik 3 pula. Okey, hak dia bagi dalam soalan titik 1. Nah, titik 1. Yang kelajuan no load speed ni kelajuan pada titik 2 ni. Okey. Soalan nombor 2 Roman ni pula, ya, dia kata kelajuan juga tapi kelajuan pada masa regenerative braking pada masa mana? Pada masa titik 3 ni pula. Ya. Jadi semua kelajuan lah. Kelajuan kenapa hampa kata berapa kali nak kira kelajuan ni? Doubt nah. Kelajuan dia sentiasa berubah. Kan? Pada masa-masa yang tertentu. Barulah kita boleh kira omega 3 ni. Ya, cara awak nak kira yang tadi ni mungkin tadi tertinggal atau mana nak kira kelajuan tak tahu. Yang ni tertinggal sikit nah. No load speed ni awak kena kira sendirilah. Nah. Awak kena kira sendiri apa dia omega. Nah. Omega kita. Dan kita kira pula kelajuan kita pada titik 3, kita dapat nilai dia mana 103.98 radian per second. Ya. Soalan yang ketiga dia suruh kira load torque pula. Regenerative braking ada dah dalam awak punya nota tu kalau awak tengok balik dalam recording ya, recording pada topik 4 ya. Chapter 4 awak akan tengok dia ada dah ni. Yang nilai macam mana nak kira semua benda Allah ni. Ya. Seterusnya kita kira lah calculated generated power during regenerative braking macam mana kan. Kalau saya terang ni kita habis pula. Lambat pula habis kan. Begitu juga dengan keadaan ni dynamic braking. Ni pun boleh tengok kat recording tu pun ada terang dah macam mana kita nak kira new steady state speed. Ya. Kelajuan yang barulah untuk keadaan steady state. Pada keadaan steady state. Jadi macam inilah cara dia kira. Omega C equals to kita kira daripada formula yang kita dah tahu K flux equal to A per flux tadi ni per omega tadi ni bila kita dah dapat kelajuan ni barulah kita kira omega C kita sama dengan berapa nilai dia. Nah. Okay, semua ni ada markah dia nah, step by step ada markah. Okay, sebelum puan lupa, kita nak masuk sikit lah untuk apa tu? Kita nak tengok topik 3 sikit lah. Okay, topik 3 kita mulakan ya. Kita tengok ni kita ada kelajuan yang terbaik ya. Kelajuan yang terbaik yang kita selalu hari itu dah masuk juga dalam ujian itu ratio ya untuk kontrol frekuensi voltage per frekuensi kontrol ni. Ni ratio ni adalah jenis kaedah ataupun kaedah yang terbaik lah. Kita tengok daya kilas kita ataupun torque kita tidak melebihi kepada nilai-nilai yang tidak dikehendaki.
Dia maksimum dia sentiasa sama. Walau apa pun nilai frekuensi kita. Sebab kita dah tetapkan nilai dia tadi. Ni sleep energy recovery. Kaedah kita nak tengok lah. Bagaimana kita kembalikan balik kembalikan balik voltan yang terjana tadi ni kepada bekalan. Maksudnya dia boleh menerima balik bekalan kita menggunakan sleep energy recovery. Ni bukan pemberikan lagi. Tapi konsep sleep energy recovery ni SER ni ialah pada keadaan biasa saja. Dan selain daripada sleep energy recovery, kita dah juga tengok contoh contoh untuk kita mengira kelajuan dan juga arus pada keadaan link DC, current in the DC link. Itu saya dah tunjuk, tapi bagaimanapun hari ini saya nak perbetul sikit, ada sedikit kesilapan. Kesilapan saya kat sini. Kesilapan kat sini, sepatutnya kat sini dia ada N2 per N1. N2 per N1. Nampak tak tu? N2 per N1. Kenapa? Sebenarnya hari itu saya tertinggal. N2 per N1 ni, kalau kita tengok balik daripada nota kita. Nota. Ni, nota kita di sini. K kita sama dengan 3 punca kuasa 2 per pi N2 per N1. Hak ni pun tertinggal formula ni pun tertinggal ni. N2 per N1 ni. Tengok balik. N2 per N1. Jadi disebabkan tertinggal, soalan ni jadi jawapan soalan betul jawapan pun lah jadi ada sedikit error kat sini. Saya bila N2 per N1 ni saya kira balik, rupa-rupanya daripada soalan kita, soalan kita dia dah bagi dalam ni N1 per N2. N1 per N2 1 per 2 lah. 0.5 tu maksudnya 1 per 2. Tapi yang ni K kita N2 per N1 maksudnya terbalik daripada nilai ni. Terbalik daripada N2 per N1. Yang ni N2 per N1 maksudnya kita kena kali 2 lah. Kita kena kali 2. Ni buat dalam bracket 2 ni. 2 tu maksudnya daripada N2 per N1 ni lah. Bila awak kali balik, awak akan dapat lah. Yang ni pun kena kali 2 ni. Awak boleh dapat 1, 3, berapa? 67 kali 2 berapa? Siapa ada kalkulator? 67.67. Afif, berapa Afif? Kira set 67.67 tadi ni. Apa nilai dia? 6.7. Tadi ni nilai dia sini ialah 67.67. Tapi sepatutnya kena kali dengan 2. Berapa nilai dia? 135.34. 135.34. Ni baru nilai dia betul. Tadi ni silap lah. Yang sebelum ni pun ada terang kan? Tu ada error sikit lah. Okay, lagi satu. Awak jangan lupa formula bagi T. Daya kilas stok kita iaitu PD per omega equals to V kuasa 2 R prime 2 ni S omega R1 tambah dengan ini benda Allah ni. Formula ni kena ingat Tapi selalunya kita tak pakai pun formula ni dalam pengiraan. Formula yang kita gunakan ialah yang telah kita ringkaskan. Dia jadi macam ni je. T maksimum equals to V kuasa 2 bahagi dengan 2 omega S X equivalent. Kita ambil je terus nilai tu. Kan senang kan? V kuasa 2. Okay. Boleh saya nak tunjuk kat awak example Example kita tahu kita ada 3 jenis 3 jenis bentuk kawalan yang kita boleh kawal motor induction motor kita.
Ya. Iaitu sama ada kita nak adjust stator voltage sahajakah, nak adjust frekuensi sahajakah, ataupun kita adjust kedua-duanya, frekuensi dan voltage kita menggunakan konsep yang ketiga. Yang ni kita dah terang panjang lebar hari tu pada masa kelas, tapi hari ni pun nak tunjuk soalan ya. Soalan yang mungkin ya awak akan tengok di sini ialah controlling speed by adjusting stator voltage. Ya. Jadi kalau kita diberi soalan yang macam ni, baca soalan, siapa boleh baca? Afiq baca Ustaz Afiq? Afiq bin Adnan. Muhammad Afiq Ya puan. baca? Tidur lah. Atau 40V, 2 poles, 60 Hz, Y connected induction motor has an inductive reactance of 5 ohm and starter resistance of 0.3 ohm. The rated resistance referred to the stator is 0.4 ohm. The motor is driven by constant torque load of 45 Nm at a speed of 3,200 RPM. Assume that his torque includes the retention component. Soalan kita yang pertama di sini, dia nak kita compute the maximum frequency of the supply voltage that would not result installing the motor. Ya, kita nak compute the maximum frequency. Ya. Jadi bagaimana kita nak kira maksimum frekuensi kita? Ya, kita tengok sini kaedah kita nak kira. Mula-mula kita tahu bahawa T maksimum. Ya. T maksimum ni lah formula dia. Walau bagaimanapun disebabkan pengubah suaya yang berlaku ya, kita juga ambil nilai maksimum kita, T maksimum sama dengan macam ni formula dia. V kuasa 2 bagi 2 omega S, X equivalent. Sebab apa? Sebab kita andaikan R1 kuasa 2 ni sangat kecil je berbanding dengan X equivalent tu. R1 tu dah lah kecil. Bila kita kuasakan 2 kan dia, sebab dia dalam nilai titik perpuluhan, dia akan jadi pelan kecil. Ya. Berbanding dengan X equivalent, sebab X equivalent ni nilai dia besar berbanding dengan R1 lah. Maksud puan ya. Jadi bila nilai dia lebih besar, kita kuasakan 2 kan dia akan jadi lagi besar lah. Ya, tapi R1 ni nilai dia selalunya 0.1. 0.01 macam itulah. Ya, R1 ni. Jadi bila saya kuasa 2 kan dia akan jadi sangat kecil. Ya. 0.1 kalau saya kuasa 2 kan dia akan jadi 0.0001. Nampak tak? Ada 0 3 kali. Jadi dia sangat kecil. Sebab tu kita boleh ubah suai formula bagi torque kita equals to V kuasa 2 bagi dengan 2 omega S X equivalent. Ya. Tapi disebabkan upper limit ya. Kita ada nilai upper limit dan juga lower limit bagi supply frekuensi ni. Dan kita tahu kita boleh modify sebab maksimum torque tadi ni kita nak maksimal dia, kita wujudkan nilai maksimum torque kita walau apa pun nilai frekuensi yang kita bagi ya, kita boleh ubah sesuai nilai dia. F per 60. Kenapa saya tulis F per 60 sini? F per 60 tu menggambarkan sebenarnya dia nilai dummy ya. Dia nilai dummy yang saya wujudkan dalam dua-dua formula F per 60 sebab dalam nilai soalan telah diberi F kita 60. Ya, 60 Hz. Jadi, bila saya buat F per 60 ni, bermaksud 60 per 60 satulah nilai yang sengaja saya wujudkan. Saya nak habaq kata, sekiranya F kita berubah pada nilai frekuensi yang berbeza, ya, sekiranya nilai F kita berubah pada sebarang nilai frekuensi yang berbeza, saya boleh tulis dia, saya boleh ubah nilai F tu. Ya. Saya boleh ubah nilai F tu yang akan mempengaruhi kepada jawapan saya. Tapi dalam kes ni memang 60 jugalah. Ya? Walaupun F per 60 kali dengan
kelajuan kita yang kita dah kira tadi ni. Kita kira kan diberi dalam soalan 3,200 lah. Tapi dalam ni 3,600. Yang ni kita kira tadi ni. Ni NS kita. N synchronous kita dah bagi 3,600 kan. Tapi 60 ni bukan sebab 60 per 2 pi per 60 ni. Jangan silap nah. 2 pi per 60 ni ialah untuk menghasilkan omega. Radian per second tadi 2 pi per 60 ni. Nah. Jangan confuse dengan yang ni 2 pi per 60. Yang ni F per 60 ni sengaja kita wujudkan sekiranya F kita berubah. Tapi dalam kes ni satu juga. Ya, awak jangan risau. Nilai dia memang satu lah. Sebab 60 per 60 satu. Yang di sebelah sini pun 60 per 60 satu. Ya. Cuma 440 ni kita ambil daripada soalan lah. 440. Ni memang telah diberi dalam soalan 440. Ya. 440 kuasa 2 bahagi dengan 2. Ni kelajuan. Yang ni F per 60 kali dengan 5. Ya. Tak ada apa pun. Ni saja je kan. Nak bagi trik awak sikit kan. Bila kita kira nanti kita akan dapat walaupun kita kira, kita kena pastikan bahawa nilai kita tidak melebihi kepada 64. Ya, daripada formula yang kita kira ni, nilai walaupun kita increase kan, kita kata F tadi boleh kita increase kan, ya. Tapi sebarang adjustment of the F tu, frekuensi kita tidak boleh melebihi 64, sikit je. Ya, F kita tu hanya boleh berada di antara 60 hingga 64 je. Sikit je nilai dia. Ya. Okey. Dan kita tengok soalan yang kedua. Calculate the motor current. Ya, pada 60 Hz dan juga pada maksimum frekuensi. Tadi maksimum frekuensi kita dah diberi iaitu 64 kan. Dan sekarang ni kita nak kira daripada formula ni, ya, I2. Kita nak kira I2. Ya, I2 ni, inilah formula I2. Ya. Ini formula I2. Kita nak kira I2 ni iaitu pada dua keadaan. Sama ada semasa kelajuan kita 60 dan semasa kelajuan kita maksimum tadi ni. Ya. Ni. Kelajuan kita maksimum. Okey, sekarang ni kita kira 60 dulu. Ya, 60 dulu sebab ni senang je sebab dah bagi dalam soalan dah. Kan? Dah bagi dalam soalan senang lah bila kita kira balik itu dapat macam ni lah. I2 sama dengan 6.639. Okey. Untuk tidak menyusahkan diri kita, jadi kita kena kira S maksimum, slip kita. Okey, daripada torque maksimum kita akan dapat frekuensi maksimum dan daripada frekuensi maksimum kita nak dapatkan S maksimum. Ya. Okey, kita tahu bahawa S maksimum, ya, equivalent reactance kita yang maksimum ialah pada nilai ni. Sebab kita nak ambil daripada nilai X equivalent ni iaitu nilai yang paling tinggi frekuensi kita ada. Ya, 64.094 yang 96 tadi ni yang kita dah kira tadi ni, kita kena bahagi 60 darabkan dengan 5. Ya, jadi kita tahu X equivalent yang paling maksimal kita boleh ada ialah 5.341. Jadi S maksimum kita masukkan nilai yang baru kita, ya, maka kita dapat S maksimum kita sekarang ni bukan lagi nilai 0.0111 ni, 0. Tapi sekarang ni S maksimum kita ialah 0.07477. Ya, dan daripada nilai yang kita tahu F maksimum tadi ni, kita kena kira lagi sekali N. Ya, kita kira N sekali lagi N. Sebelum ni kita dah kira dah N kita macam ni lah nilai dia. Kan? 120 F per P juga. Formula dia iaitu 120 60 per dengan 2 3,600 kan. Kita dapat 3,600. Tapi untuk yang kedua ni kita kira daripada nilai N yang baru. Ya, kita nak kira N yang baru semasa nilai torque kita maksimum. Ya, frekuensi kita pun maksimum. Yang menyebabkan semua nilai jadi besar. Ya. Dan kelajuan kita rupa-rupanya dia
menjadi rendah. Ya, daripada nilai frekuensi yang tadi tinggi, tapi disebabkan oleh slip yang rendah, menyebabkan kelajuan kita pun menjadi rendah. Ya, rupa-rupanya kelajuan kita menjadi rendah sedikit berbanding dengan yang tadi. Ya, dan kita boleh kira R2. R2 untuk frekuensi kita yang baru, rupa-rupanya ialah 39.297. Ya, 297. Di mana nilai arus kita sekarang ni rupanya meningkat, ya, tinggi ni tingkatan dia, iaitu kalau kita tengok tadi nilai arus kita mana tadi arus kita. Arus I2 kita hanyalah 6.639 ampere sahaja. Ya. Tetapi bila kita tingkatkan nilai apa? Bila saya tingkatkan nilai frekuensi, rupanya arus meningkat dengan sangat tinggi, ya. Iaitu sekarang ni dia jadi berapa? 39.297 ampere. Ya. Tinggi sangat. Jadi kuasa beban kita pun bertambah lah apabila arus kita bertambah. Ya. Arus kita bertambah, dia punya tenaga dia bertambah untuk mengerjakan beban dia. Beban dia dapat bekerja pada nilai yang lebih tinggi lah. Ya. S kita menjadi bertambah baik. Cuba tengok situ. S kita sekarang. Ya, nilai dengan nilai frekuensi yang baru, S kita menjadi pelan baik. Iaitu 0.07477 sahaja perbezaan dia. Ya. Kegelinciran dia tu sikit sahaja. Okey. Supaya awak tak lupa ni, awak boleh snap gambar. Tolong snap gambar. Apik ke siapa ke? Boleh lah. Siapa-siapa tolong snap gambar ni. Bubuh dalam grup. Dalam grup soalan ni. Saya nak awak buat balik dan hantar kat saya. Boleh? Boleh balik? Dah snap dah? Saya nak suruh siapa ni? Siapa yang dah snap gambar ni? Alif? Wakil kelas. Dah ambil gambar dah? Siapa ambil gambar Ustaz? Ni siapa dah? Syarul. Syarul dah ambil gambar dah? Bolang grup? Dah boleh. Dah boleh dah. Okey, ni baru soalan. Belum jawapan lagi. Jawapan pun ambil gambar Syarul. Saya nak awak buat balik soalan ni dah hantar dalam grup. Bukan dalam grup, silap. Dalam tim. Pedia dalam grup pula. Okey, dah ambil gambar Syarul? Dah pandai. Syarul? Dah hantar dalam grup. Hantar dalam grup. Hantar dah? Sudah. Okey, satu lagi. Last. Dah, hantar dah? Dah. Okey, makasih. Jadi itulah untuk hari ini. Saya telah terlewat selama 15 minit, ya. Janji saya, janji palsu lah. Sebab sepatutnya saya kata saya nak sudah awal tadi kan. Tapi nampaknya saya telah menyudahi lambat sikit. Apa nak? Saya minta maaf lah segala yang terlebih terkurang. Halalkanlah, ya. Segala puan dah halal lah ilmu puan bagi ni, sebab puan pun ambil pada nota-nota orang juga kan. Tapi puan minta awak halal lah noh, masa saya yang terlebih terkurang saya mengajak kelas awak kan. Sebab kadang-kadang puan pun ada masa puan habis awal kan. Ni puan pun tak maulah dapat